Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala pada malam ini. Dengan limpahnya, dengan berharumnya dapat kita bertemu dan kumpul setelah kita melaksanakan fardu maghrib, yang mana pada malam ini insyaAllah kita akan menyambung melihat berkenaan Syama'il Muhammadiyah. Ada hadis berkenaan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW sempurna dengan kedatangan bulan yang mulia, iaitu bulan Rabiul Anwar yang penuh dengan cahaya, yang mana kita berhangatkan lagi. Ini adalah rutin kita bulanan, rutin kita mingguan, membaca hadis berkenaan Nabi agar kita sentiasa ingat akan Nabi dan menambahkan kecintaan kepada Nabi SAW. Cuma di bulan ini kita menambah lagi, berhangatkan lagi, mengingatkan kita berkenaan sirah-sirah kepribadian dan kepribadian bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan esok tak silap, esok ada program. Betul lah esok lah. Esok ada program Maulid Rasul di surau. Bagi nyambut lah. Bukanlah masuk kalau tak sambut tu tak ada cinta pada Nabi. Tapi bila dah menyambut tu kira dah berusaha tu. Dan kita ada ke pengajian-pengajian hadis, pengajian Syama'il ataupun sirah, tu pun satu usaha tu. Siapalah kita nak nafikan usaha orang lain. Setengahnya menganggapkan bahawa apa kita nak sambut di bulan Rabiul Awal. Patut ingat Nabi setiap bulan. Dan kita tak boleh nafikan orang lain punya cara ataupun usaha tu nak mengingat tu macam mana. Dia tanya pada diri kita ni buat apa? Lagi-lagi di bulan, kalau tak di bulan Rabiul Awal, kita buat apa? Di bulan lain kita pun tak tahu. Takut-takut kita anggapkan orang yang sambut ni ataupun orang yang meraihkan Maulid Nabi ni, kita anggapkan seolah-olah mereka ni bulan lain tak ingat Nabi. Dan tidak, selalunya tidak. Wadiknya, biasanya kalau orang tu selalu ajak orang mencintai Nabi, tak adalah dia ajak tu pada bulan tu je. Tak adalah dia ingat Nabi tu di bulan tu. Waliknya lah. Jadi sepatutnya apa yang kita lalui di bulan Rabiul Awal ni sepatutnya diperhangatkan lagi. Kalau boleh lah, setiap minggu, setiap saat mengajak orang untuk memperingatkan, memperingatkan berkenaan kecintaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak selawat, kadang-kadang tak semestinya dengan ceramah juga. Ajak sahabat kita untuk selawat, itu pun salah satu cara juga. Tapi cuma esok tu, ataupun program-program khas seperti esok, kita ajak kawan-kawan kita, ahli kawan kita kat rumah tu. Kalau jarang-jarang datang ke surau ataupun ke masjid, sekurang-kurangnya bulan ni ataupun hari ni kita datang. Betul,
penting program-program khas, Maulid Nabi, program-program khas ni, seperti Isra Mi'raj, seperti apa lagi, Ma'al Hijrah. Program ni dia penting untuk menarik orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, orang-orang kita buat Isra Mi'raj, lepas tu ajak buat kempen solat. Bukan ajak kempen solat tu untuk orang yang dah datang, tapi untuk orang tak datang. Jadi kadang-kadang kita rasa buat apa nak kempen-kempen ni, buat macam biasa, kuliah macam biasa cukup. Tak, ni masalahnya yang datang kuliah ni mungkin sama juga, mungkin sama. Jadi tiba kalau buat program-program tertentu ni, panggil orang yang lain daripada lain kebiasaan, panggil ustaz sekian, ilmuwan sekian, ulama sekian, mungkin boleh menarik lebih ramai. Sebab kita tak boleh nafikan, kita tak boleh nafikan iman seseorang. Kadang-kadang dia boleh sahaja dia istiqomah pada saat dia hadir ke program tu. Dia tahu malam tu dia datang program Isra Mi'raj ataupun program kempen solat 5 waktu. Lepas tu dia jadi istiqomah berjemaah. Dia tak tahu. Itu antara pentingan program-program khas. Tapi dia bukanlah untuk kita sebenarnya, bukanlah untuk secara khususnya bukan untuk kita yang selalu hadir, bukanlah untuk kita, tapi untuk orang yang lalai. Jadi kita ni teruskan dengan apa yang ada. Cuma kalau kita syok sendiri, kita je datang surau, lepas tu kita kata buat apa nak program-program ni, membazir duit surau. Jadi seolah kita ni hidup dalam dunia kita je. Hidup dalam dunia kita rasa kita datang surau pun cukup. Orang luar tu ikutlah, kalau ada kesedaran dah nak mati ke, nanti dia datanglah surau tu. Dia tak patut lah. Bukan kerja kita lah, nak buang orang macam tu. Jadi itulah berkenaan program Nasok tu. Ajaklah kawan-kawan, muka-muka yang suka pecah tabung surau tu pun ajak dia. Okey, hadis bab yang ke-28. Babu ma jaa fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma yufragh min. Bab pada menyatakan berkenaan kata-kata Nabi sebelum makan dan selepas selesai makan. Yang dimaksudkan dengan qaul Rasulillah, kata-kata Nabi ni adalah doa. Maksudnya doa Nabi sebelum dan selepas makan. Maksudnya doa sebelum selepas lah. Yang mana pada bab yang sebelumnya kita menceritakan berkenaan wuduk Nabi, makan dan wuduk. Apa kaitan makan dan wuduk? Itu dalam bab sebelum ni lah. Kemudian dalam bab yang baru ni masih lagi berkaitan dengan makan, tapi berkaitan dengan doa. Doa ni kalau nak katanya biasalah kita baca doa, tapi ini kita diceritakan perinci macam mana Nabi apply ataupun mengamalkan doa tersebut. Secara kata kebiasaannya, Nabi SAW ni akan tasmiyah, membaca basmalah sebelum makan dan membaca hamdalah selepas makan. Biasanya macam tu. Namun ada doa-doa tertentu yang Nabi baca. Maksudnya Nabi tak adalah dalam kata satu ketika tu cara Nabi sama macam doa iftitah. Doa iftitah kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila sampai habis. Sebenarnya yang kita baca tu, yang kita belajar dari kecil tu, sebenarnya tu doa tu dah digabungkan dengan banyak riwayat. Ada satu riwayat tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
subhanallah bukratan wa asila, sampai situ je. Ada riwayat sampai situ je. Maksudnya kita ni kalau malas, kalau rasa berat sekali pun jangan tak baca istiftah. Istiftah ni besar pahala, besar ganjaran. Jangan kita ni kata nak kejar Quran lah, nak imam tu rukuk cepat lah. Tapi kalau kita ni masih ada masa, jangan kita buang ataupun kita tinggalkan sunnah iftitah. Walaupun dia bukan sunnah, walaupun dia sunnah hayat. Bila sebut sunnah hayat, bukanlah sunnah tu kecil ataupun pahala tak besar. Besar. Dia baca surah Quran, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Tapi apa yang kita baca, yang diajar, yang panjang tu, yang tu dah digabungkan. Ada beberapa riwayat, maksud banyak riwayat. Banyak cara Nabi SAW membaca iftitah, banyak. Kita baca ni dah digabungkan beberapa doa tu. Bagus lah, terlalu bagus lah untuk kita amalkan. Jadi tidaklah Nabi SAW ni mengamalkan satu tu dengan satu, mengamalkan satu doa tu ataupun satu ibadah tu dengan satu cara. Sebab itulah pentingnya variasi amalan. Variasi amalan ni mengelakkan orang, bukan variasi ataupun memperbanyakkan kaedah nak melaksanakan satu-satu ibadah ni. Dia boleh mengelakkan, kata ulama, boleh mengelakkan orang daripada malas, daripada bosan. Bukanlah Nabi bosan, Nabi tak bosan. Bahkan Nabi kata solat tu, kata satu kata istirahat bagi diri dia. Bagi Nabi solat tu istirahat. Tetapi apa yang Nabi buat ni adalah nak tunjukkan kepada kita, nak ajar. Nak ajar kita sebenarnya. Kita ni yang malas. Kita ni yang kalau buat amalan sama je boleh bosan. Kita tu kita, bukan Nabi. Kita ni kalau buat satu amalan banyak, jarang-jarang solat sunat, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, berpuluh-puluh rakaat dia buat. Benda tu boleh menghadirkan bosan. Boleh menghadirkan bosan lah. Walaupun mungkin bukan setengah orang, orang mungkin iman dia kuat. Tapi biasanya orang yang tak biasa dengan amalan yang banyak, tiba-tiba dia buat banyak, dia boleh bosan. Jadi sebab itulah Nabi ajarkan pada kita, kita ni biasa kan. Kalau mengaji, mengaji ni kalau boleh, kata tak ada lah, kata setiap hari surah Yasin ni contohlah. Hari-hari Yasin, hari-hari Yasin. Maksudnya hari-hari surah lain. Kalau Sayyidina Usman dia membahagikan satu Quran, dia bahagi 7. Maksudnya seminggu, setiap minggu khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam Sayyidina Usman. Ada sahabat 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ada sahabat 2 sehari, dalam sehari tu 2 kali khatam. Dan paling banyak diriwayatkan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi terima riwayat paling banyak paling banyak 8 kali khatam. 8 kali khatam. Mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil. Boleh test lah. Kalau kita test mungkin mustahil lah. Kan kita baru satu juzuk dah gemuk, dah bergetar betul. Tapi kalau orang dah biasa, dah rasa nikmat tu, dia rasa dia lagi rela berdiri ataupun berlama-lama baca Quran daripada dia bercakap. Kalau dah sampai terasa nikmat, dia lagi sedap dia baca Quran. Dia tak mustahil 8. Cuma dalam satu riwayat Nabi sebut kalau kurang dia 3 hari dah khatam ni, dia boleh menghadirkan, dia boleh menyebabkan kita tak faham Quran. Tapi bukan bagi orang, bagi ulama dia faham, walaupun dia khatam banyak kali, walaupun dalam sehari 8 kali khatam, dia faham. Tapi bagi orang awam ni, kalau mereka ni jarang-jarang khatam Quran, tiba-tiba dia nak khatamkan, kurang 3 hari dah khatam, takut-takut dia akan lebih, dia banyak yang dia tak faham dengan apa yang dibaca. Apa yang nak disebutkan, sahabat atau salafus soleh ni nak baca Quran pun, nak membaca Quran tu pun banyak cara. Ada yang 7 hari Sayyidina Usman, antara mushaf Usmani, dia ambil 3 sebab diri dia pun khatam Quran 7 hari sekali.
Dia tak mampu kalau khatam sehari. Mampu. Tapi itu cara dia. Cara dia 7 hari sekali. So hari ni sampai sini bagi 7. Hari yang ke-7 khatam. Setiap orang ada cara dia. Dan cara ni boleh saja berubah-ubah. Berubah. Kadang waktu lain mungkin 10, mungkin kata bukan 7 hari. Cuma kita kata banyak cara. Dia ajar kan, dan ini tidak ditolak ataupun diingkari Nabi SAW. Nabi pun ada jadual baca Quran. Jadi kita ni kalau nak elak daripada kata malas ataupun bosan, kita ni boleh. Yang penting hari-hari baca Quran. Ni hari ni tak baca, esok baca. Hari ni tak baca, esok baca. Ataupun hari-hari Yasin saja. Takut dia bosan. Melainkan itu amalan rutin. Contoh selepas isyak baca al-mu. Tu baca, tu kata amalan amalan yang sunnah. Cuma kata ni jadual. Selain daripada bacaan yang disunnahkan oleh Nabi. Sebab jangan sampai kita tak baca Quran. Ada orang tak baca Quran ni sebab dia bosan. Dia penat, bagi dia penat. Kerja seharian tiba-tiba nak baca Quran. Jangan. Lama kata jangan sampai 2 bulan ni kita tak baca Quran langsung. Kita dah baca Quran. Adalah Yasin lah. Yasin lah berboman. Tapi takkanlah Yasin. Yang kita yang orang surau takkanlah Yasin. Jadi tu yang disebutkan lah. Kenapa Nabi SAW ni mengajarkan kepada kita variasi amalan. Tak salah kalau kita nak buat yang sama hari-hari. Tapi dengan kita mempelbagaikan cara beramal, bukanlah kita buat sesuatu yang lain. Kadang ada yang menganggapkan variasi amalan ni bid'ah. Buat contoh, kita buat jadual, hari ni baca surah ni, esok baca surah ni, Jumaat baca kahfi, Sabtu baca surah lain. Kadang dia kata benda ni bukan Nabi buat, Nabi tak buat. Tak, sebab itu adalah mempelbagaikan cara. Mempelbagaikan cara ni dia bukan bid'ah. Mempelbagaikan cara ni adalah orang kata keringanan yang ditinggalkan oleh Nabi, ditawakufkan Nabi tak sebut. Yang menjadikan kita ni bebas memilih cara masing-masing. Yang penting kita baca Quran hari-hari. Kita tak ubah ayat Quran. Tak adalah tiba-tiba kita baca Mushaf Fatimi, Mushaf Syiah, tak ada. Hari ni Mushaf Usmani, esok Fatimi, lepas tu Mushaf Umar pula. Tak ada. Mushaf tu satu tu juga tak. Okay. Hadis yang pertama, an Abi Ayyub Al-Ansari qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faquriba ta'amun falam ara ta'aman man kana a'zama barakatan minhu awwal ma akalna. Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari dia wafat di Konstantinia, disebutnya mata bil Konstantinia sanah 51 pada tahun 51 Hijrah. Ni sahabat Nabi kalau kita siapa pergi Turki tu. Sayang kalau tak pergi makam, tapi kita tak boleh pun pergi makam dia dekat-dekat. Tapi ziarah lah juga kan. Sebab salah satu daripada sahabat Nabi yang diwafat, dimakamkan di Konstantinia adalah Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Yang mana dia seperti mana mungkin kita ramai tahulah, dia sendiri minta ditanam kat situ. Disebabkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan janji Nabi. Berkenaan janji Nabi berkaitan dengan Konstantinia. Okay, daripada Abu Ayyub Al-Ansari katanya kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari kami berada di sisi Nabi. Faqurriba ta'am. Dibawa kepada Nabi makanan dibawa kepada Nabi. Falam ara ta'aman kana azama barakah minhu awwala ma akalna. Maka tidak pernah aku melihat banyaknya barakah pada mulanya. Apa yang telah kami makan, wala qalla barakah fi akhiri, dan sangat sedikit barakah, maksudnya tiada barakah di akhirnya.
Apabila Nabi baca, faqulna ya, apabila Nabi kami bertanya, maka kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa haza? Bagaimana ini? Kenapa ni? Kami tanya kepada Nabi SAW. Qala inna zakarna smallahi hina akalna summa qa'ada man akala wa lam yusammi Allah ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Jadi Nabi menjawab, sesungguhnya kita menyebut nama Allah hina akalna, ketika kita makan. Maksudnya ketika itu maksudnya bila nak makan, sebelum nak makan. Summa qa'ada man akala wa lam yusammi Allah ta'ala. Dan apabila duduknya seseorang yang tidak menyebut nama Allah, fa akala ma'ahu syaitan, maka dia akan makan bersama dengan syaitan. Dia akan makan bersama dengan syaitan. Apa yang dimaksudkan oleh hadis ini? Abu Ayyub Al-Ansari bagi tahu, tidak pernah kami melihat barokah tu banyak. Banyak ni barokah bila sahabat ni bawa makanan kat Nabi, kat sahabat-sahabat yang lain. Tengok barokah tu banyak. Makanan tu sangat banyak. Tapi bila akhirnya sedikit. Maksudnya nampak makanan tu macam banyak, tapi bila dah makan makanan tu macam tak cukup. Aqalla barakah fi akhir. Jadi tanyalah Nabi, kenapa macam tak cukup? Tak adalah sahabat tu tak adalah makan dengan Nabi, sebab dia ada macam kumpulan. Tapi ada kumpulan yang tak cukup. Tak cukup, padahal macam banyak tadi. Tengok awal-awal tu macam banyak. Jadi kenapa jadi ni? Kami tanyalah. Abu Ayyub Al-Ansari tanya, inna zakarna smallahi hina akalna. Apabila kita makan bersama menyebut nama Allah ketika nak makan, kemudian datang seseorang yang tak sebut nama Allah, terus makan, maka dia akan makan bersama dengan syaitan. Itu maksud hadis. Di sisi jumhur, wa akal syaitan mahmul ala haqiqatihi inda jumhuril ulama salafan wa khalafan. Di sisi jumhur ulama, salaf dan khalaf mengatakan bahawa memang syaitan tu makan. Bila kita makan tak baca bismillah, memang syaitan tu makan dulu. Ini adalah hakiki, adalah haqiqah. Ini hakiki, memang syaitan duduk. Tak ada salah. Tu jadi buat bulatan tu macam tak ada ruang syaitan nak duduk. Tak tahu lah macam mana kan. Syaitan tu terbang ke, syaitan tu dari bawah ke. Tapi hakikatnya dia memang makan dengan syaitan. Tu kata ulama. Ni bukan kata kinayah lah. Bukan kinayah lah. Bila dia sebutkan syaitan sini, dia bukan umpama lah. Memang syaitan tu makan sekali. Sebab itulah kata ulama, tidak mustahil bagi syaitan itu makan dan minum. Tidak mustahil. Namun kata Imam di sisi Imam Nawawi, dinukilkan oleh Imam Nawawi bahawa Imam Syafi'i telah berkata, apabila seseorang itu terlupa membaca di dalam jemaahnya, maka dah memadai seorang membaca. Apabila seorang dia tak baca dalam jemaah basmalah, maka untuk jemaah itu dah memadai. Bukan maksudnya dalam hadis ni apabila semua itu kena baca. Tak, memadai seorang baca, dia telah menafikan syaitan untuk makan bersama dengan mereka. Dan sunnah ni, tapi alhamdulillah baca basmalah ni tetap sunnah lah. Dia bukanlah wajib, tetapi dia ada implikasi lah, iaitu apabila dia tak baca, dia akan makan dengan syaitan. Namun tetap ianya disunnahkan, walaupun bagi wanita yang uzur. Makanya basmalah ni
Walaupun basmalah ni ada dalam Quran, tapi ianya juga boleh dalam makam doa. Ia bolehlah bagi wanita yang uzur sekalipun membaca lil junubi wal haidi wan nufasa. Tetap disunatkan bagi orang yang berjunub. Orang junub, dia baru bersama dengan isteri dia, lepas tu makan, boleh tak? Siapa pernah buat? Baru buat dengan siapa nak mengaku kan? Dia baru bersama isteri dia terus makan, boleh tak? Lapar sangat. Boleh lah kan? Takkan tak boleh, kesian lah lapar. Jadi masalah Dia boleh, tapi makruh. Di sisi mazhab Syafi'i makruh. Kena sekurang-kurangnya berwuduk. Sekurang-kurangnya dimakruhkan makan, minum dan juga tidur. Makan, minum, tidur dan juga memotong kuku, tak silap. Di sisi Imam Al-Ghazali kata makruh juga potong rambut dan potong kuku ketika berjunub. Boleh lah, tapi makruh. Jadi berwuduk sekurangnya kalau tak nak mandi. Ini dah buat kalau tidur kan. Sekurang berwuduk. Jadi bagi orang yang berjunub, haid dan nifas boleh baca basmalah, boleh. Tetapi dengan niat zikir, tak boleh dengan niat tilawah. Tak boleh niat tilawah. Niat tilawah walaupun baca basmalah dia haram. Niat tilawah dengan niat zikir beza. Kalau kita niat tilawah, umpama baca satu ayat tu, satu huruf 10 ganjaran. Jadi kalau kita niat zikir, tidaklah dengan 10 ganjaran ayat huruf. Lelaki juga dia bukanlah dengan bukanlah niat dengan baca Quran. Wa illa haruman. Kalau dia tak niat macam tu, maksud kalau dia tak niat baca Quran, maka haram. Maka haram di sisi jumhur. Dan dalam hadis disebutkan bahawa apa yang dimaksudkan tasmiyah di sini, apa yang disebutkan tasmiyah ataupun ismullah di sini, setengah pandangan mengatakan basmalah, bismillah. Bismillah pun dah cukup. Bismillah, yang Bismillahirrahmanirrahim tak tu. Bismillah. Ada satu pandangan katakan Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Yang ada satu lagi pandangan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya memadai dengan baca Bismillah saja. Okey. Hadis yang seterusnya. An Ummi Kulthum, daripada Ummi Kulthum. Ummi Kulthum ni siapa? Ummi Kulthum sini bukan Ummi Kulthum anak Nabi. Ini anak Nabi sebenarnya. Ini anak Nabi. Ummi Kulthum anak Nabi. Tak, maaf. Ini bukan Kulthum anak Nabi. Ini Ummi Kulthum cucu pada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia ada cucu namanya Ummi Kulthum. Nabi pun ada anak namanya Ummi Kulthum. Nama sama. Bintu Muhammad bin Abi Bakri. Jadi Sayyidina Abu Bakar ada anak nama Muhammad, bukan Nabi ya. Anak dia nama Muhammad juga. Dan Muhammad tu dia ada anak namanya Ummi Kulthum. Kulthum ni maksudnya tembang, cabi ya. Memang diriwayatkan bahawa anak Nabi Ummi Kulthum memang pipi tembang. Comel lah. Bukanlah tembang tu obes.
Daripada Ummi Kulthum, bukan anak Nabi, cucu Abu Bakar. An Aisyah qalat, daripada Aisyah katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum fanusiya an yadhkara Allah ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang daripada kamu terlupa untuk menyebut nama Allah ketika nak makan, maka katakanlah bismillah awwalahu wa akhirahu. Awwalahu wa akhirahu, ini satu riwayat. Dan ianya adalah sunat. Ianya adalah sunat. Tidaklah dikatakan bila sebut awwali dan akhiri ni di tengah-tengah tidak termasuk. Maksudnya tidaklah dikatakan apabila kita sebut bismillah awwalahu wa akhirahu ni di tengah makan. Maksudnya dah lama makan, dah lama makan, maksudnya dah 10 minit makan sebut, maka tidaklah ia tidak dikira. Maksudnya dikira lah, termasuk lah. Bukanlah maksudnya baca bismillah awwalahu wa akhirahu ni bila kita dah beberapa suap barulah kita disunatkan baca macam tu. Tak, dah lama makan pun boleh. Dah nak habis lah, nak licin lah, nak licin lah. Tinggal kata, tinggal nak gigit-gigit. Bau ingat. Sedap betul. Sedap betul nasi Arab. Mak Fadil buat sedap nasi Arab. Dia makan tak ingat, masih doa. Jadi tetap disunatkan walaupun air. Sebab yang al-muradu bizal ta'mim, maksudnya yang dimaksudkan di sini umum. Maksudnya boleh awal ke, tengah ke, dan nak ujung-ujung pun boleh. Tapi janganlah selepas habis. Dah habis dah licin lah, baru ingat. Terus sangat. Bacalah doa lepas makan. Sebab bismillah ini kata pensyarah yang mensyarahkan hadis ni, Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri katakan yang dimaksud di sini adalah ta'mim. Bismillah ini ala jamil al-jazari. Bismillah ini mencakupi seluruh makanan. Maksudnya walaupun makanan tu tinggal sisa-sisa sekalipun, tetap kita ni disunahkan membaca bismillah. Jadi kalau dah habis tu dah tak tinggal bahagian langsung lah. Maksudnya tak ada kesunahan lagi. Itu yang doa yang disebutkan. Jadi pertama kita sebut nama Allah, bismillah. Kedua, kalau terlupa baca bismillah ya awwalahu akhirahu. Walaupun minum. Hadis seterusnya an Umar bin Abi Salamah, daripada Umar bin Abi Salamah. Siapa Umar bin Abi Salamah? Abi Salamah ni suami kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Maksudnya selepas Abi ataupun Abu Salamah meninggal, baru Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah ni anak tiri Nabi ya. Anak tiri Nabi. Jadi Nabi bila kahwin dengan Ummu Salamah tu, Ummu Salamah ni ada banyak anak. Yang menyebabkan awalnya Ummu Salamah tolak pinangan Nabi. Tak pernah ada orang tolak pinangan Nabi, tapi Ummu Salamah yang antara yang menolak. Tolak. Orang lain semua offer diri kat Nabi. Tapi Ummu Salamah tolak. Dia tolak tu bukanlah dia rasa dia Nabi tak layak tu, dia bukan. Tapi dia rasa tak layak. Dia kata, lama dia kata dah ada 3 sebab dia bagi tahu Nabi. Pertama sebab aku tua, umur 50-an. Kedua, anak ramai. Anak aku yang ramai, siapa nak jaga? Takut-takut Nabi tak mampu nak jaga. Yang ketiga sebab katanya, sebab aku ni kuat cemburu. Kuat cemburu. Jadi Nabi ni banyak isteri, lagi lah kuat cemburu. Terpaksa tolak.
Jadi bila hal tu diberitahu oleh Nabi SAW, Nabi jawab balik. Nabi kata, kamu kata kamu tua, aku pun tua. Kita sama-sama tua. Kahwin tua. Yang kedua, kamu kata anak ramai, aku buat anak ramai. Aku buat anak ramai. Nabi ada anak-anak perempuan yang ramai lah. Dan anak-anak tiri Nabi yang lain pun ramai. Anak si Sayyidatina Khadijah sebelum tu pun ada juga. Sebelum kahwin dengan Khadijah kan ada anak. Nabi anak ramai. Dan kamu kata kamu cemburu, kuat cemburu. Jadi aku doakan kepada Allah. Nabi jawab macam itulah dekat orang tengah. Orang tengah beritahu pada Musalamah, aku doa kepada Allah, Allah kurangkan cemburu kamu. Nabi tak doa hilang. Maksudnya cemburu ni kena ada. Cemburu ni kena ada. Perempuan kalau tak bagi keluar abang nak ian nak minum kawan dia, tak boleh hari-hari minum. Kita kata ya Allah, keluar kawan dia, keluar kawan takkan hari-hari. Maksudnya dia cemburu kan. Kita rasa macam benda biasa, tapi benda tu berarti kena ada. Kalau lebihkan kawan pun susah. Bukan keluar dengan perempuan, tapi keluar kawan pun dia cemburu. Jadi benda tu kena ada sebenarnya. Bukanlah dia lantak engkau lah, kau nak keluar ke tak keluar ke. Benda tu lah boleh mengurangkan rahmah di dalam rumah tangga. Nabi tak hilangkan. Nabi tak minta hilangkan. Sebab Nabi kalau minta hilangkan memang hilang, tapi Nabi minta kurang. Ini masih ada. Suami atau isteri cemburu tu masih ada. Cuma jangan cemburu, kata jangan cemburu buta lah. Nabi doakan dan akhirnya Ummu Salamah pun terima. Terimalah pinangan Nabi SAW. Daripada Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi, annahu daqala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu ta'am. Satu hari Nabi masuk. Kata dijemput lah, Nabi dijemput. Dan waktu tu dah disediakan dah makanan. Faqala udnu ya bunayya fasmillahi ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi kata udnu ya bunayya, kedekat, hampirlah. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Fasamillah ta'ala, sebutlah nama Allah. Dekat, yang dekat. Nabi sebut ya bunayya. Ya bunayya ni sirah, satu sirah dengan penuh kasih sayang. Dalam Quran surah Luqman banyaklah pengajaran-pengajaran, orang kata parenting, kita boleh ambil kat surah Luqman. Surah Luqman ada sebut ya bunayya innaha takum mithqala habatin min khardalin. Banyak. Ya bunayya ni dia sirah paling lembut kita nak panggil anak. Panggil anak. Jadi kita panggil anak, kita janganlah nak anak panggil kita, panggil bapa, panggil ayah. Kita pun tak suka kalau anak panggil kita nama kan. Fadil contohlah. Anak panggil tu, dah hantar ke bawah pujuk, balik-balik ke bawah pujuk panggil Fadil. Apa, jadah hantar ke bawah pujuk tu. Maksudnya abang Fadil. Abang Fadil pula. Kena boleh turun pangkat tak. Dia bapak dia abang. Jadi kita pun tak suka kalau anak panggil kita sembarangan. Tapi dengan anak ni pun kalau boleh kita panggil lah mereka dengan panggilan yang lembut. Bukanlah lembut tu maksudnya kita ni kena macam jadi sotong. Bukanlah anak sinilah. Maksudnya lembut tu janganlah kata sampai dia sakit telinga dia dengar. Agak-agak lah. Ya bunayya, wahai anak. Adalah kita kena guna perkataan ya bunayya juga, ikut bahasa kita, tapi yang paling lembut. Fasamillahi ta'ala, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Nabi sebut macam tu sebab adat pada zaman tu orang tak berapa kisah makan tangan kiri ke tangan kanan.
Jadi Nabi sebut makan dan kanan. Jadi Nabi sebut baca basmalah, sebut nama Allah, memadai basmalah. Basmalah, bismillah tu memadai bismillah saja. Tapi afdal kalau tambahlah kalau bismillahirrahmanirrahim atau lebih lagi. Tidak, tak baca lagi hati doa tu. Dan juga kata ulama, basmalah ni sunat dijaharkan. Kita bukan baca bismillah senyap. Orang lain dengan berborak nak makan ni, borak kita baca bismillah. Tu kita seorang kata makan dengan bismillah. Sebenarnya sunat dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah koyo nak tunjuk kita ni aku ahli syurga, aku baca bismillah ni. Bukanlah nak menunjuk, tapi kita yang sebut sunat kan. Sunat dijaharkan, supaya memberi peringatan pada orang lain untuk membacanya juga. Wa yusannu bimu basmil jahri liyasma'uhu ghayruhu, untuk didengari oleh orang lain. Disunatkan basmalah ni dibaca jahar supaya didengari oleh orang lain. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dekat dengan kamu. Dan juga disunatkan kita ni ambil makanan yang berhampiran dulu. Bukan tak boleh ambil yang jauh. Kan kata dah jauh tu bahagian paling sedap lagi. Orang saja dia. Kadang-kadang kawan kita tahu kita suka dia, dia letak dia jauh supaya dia boleh ambil. Jadi kita pun lama Kul mimma yalik, makan yang dekat. Yang dekat tu tempe. Yang dekat tu apa? Keropok ikan. Yang dekat tu kata yang tak sedap ni. Boleh ambil yang jauh, tetapi ambil dulu yang dekat. Kalau ada yang kita nak ambil dekat, ambil dulu dekat, lepas tu baru ambil jauh. Tapi ambil jauh tu kalau boleh minta. Bukanlah kita, kawan kita tengah makan, kita pergi tunjuk dia punya ketiak ke orang lain. Itu namanya tak beradab. Maksudnya boleh, tetapi mestilah dengan adab. Benda ni nampak mudah, benda ni nampak macam remeh, tapi benda ni lah kalau kita tengok anak-anak buat, kita tak suka. Anak-anak buat, contoh makan dengan orang tua, makan dengan kata pakcik-pakcik, tiba anak kita buat yang tu, kita tak suka. Tapi kita buat pula itu masalah. Mak bapak buat boleh. Jadi kenalah adab ni dilentur dari kecil. Jangan bagi anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri, kata melampaui daripada adab. Ni adab. Adab ni kata Imam saya ingat disebutkan bahawa adab ni ada sesuatu yang halus. Dia bukanlah kita nampak kesan dia secara langsung, tapi kesannya jangka masa panjang. Adab ni dia pembentukan kata leluhur, sahsiah. Dia bentuk ni dia dengan cara melentur. Bukanlah kita suruh anak kita beradab, kesan dia pada hari itu juga, bukan. Kesan dia pada masa jangka masa yang panjang. Jadi kalau kita tak nak anak kita ini besar sebagai pemuda ataupun perempuan yang tidak beradab, jadi mesti mula dari mak bapak. Walaupun benda ini nampak remeh, tapi itulah adab. Jadi Nabi SAW mengatakan bahawa makanlah dengan tangan kanan. Disebut dalam satu riwayat, pernah Nabi SAW menegur seorang makan dengan tangan kiri. Nabi pernah tegur seorang makan dengan tangan kiri. Nabi kata makanlah dengan tangan kanan. Jadi jawab orang ni, ada riwayat kata itu perempuan. Dia kata, dia jawab, aku tak boleh makan tangan kanan, aku tak boleh pakai tangan kanan. Dia cakap macam tu. Jadi Nabi tahu sebenarnya perempuan ni bukanlah sakit, tapi dia istihzab, dia nak mempermainkan. Nabi tahu lah, Nabi kan
Nabi tahu apa yang ada dalam hati tu. Kalau orang tu tak mampu, memang tak mampu. Kalau orang tu bagi alasan tak boleh, memang Nabi tahu tu tak boleh. Tapi dia menipu. Dia kata aku tak boleh. Dan dia istihza, dia kata dia menipu. Dia mempelecehkan Nabi SAW. Aku tak boleh. Sebenarnya dia boleh. Dia makan dengan tangan kiri, ngap. Makan tangan kiri, Nabi tegur. dia tak terima teguran tersebut. Jadi Nabi SAW tahu hakikat dia. Dan Nabi katakan bahawa kalau macam tu kau tak boleh gunakan tangan kanan kau selama-lamanya. Jadi baru mula dari saat tu tangan perempuan tu lumpuh sehingga mati. Sehingga mati lumpuh. Sehingga ulama bincang lah, kenapa Nabi sampai nak doakan macam tu. Ada ulama jawab bahawa sebenarnya Nabi cakap macam tu bukan sebab Nabi marah, tapi disebabkan dia menghina. Dia istihza, mempermainkan Nabi SAW. Bila Nabi tegur atau bila Nabi memberitahu, maka wajib kita taat. Wajib taat. Sahabat-sahabat, kalau Nabi minta sesuatu, sahabat akan taat semampunya. Kalau dah tak mampu, sahabat tu akan kata, aku tak mampu ya Rasulullah, aku dah boleh buat sampai tahap ni. Tapi sahabat akan buat tu. Tapi bila mana mereka ni menolak dengan niat yang tak baik, niat nak memperlekeh, mempermainkan, maka itu istihza. Jadi walaupun hanya pada benda yang remeh. Baru ada juga ulama kata berdasarkan hadis tadi, hadis yang Nabi tegur tu, ada yang katakan makan tangan kanan wajib. Ada pandangan kata makan tangan kanan wajib. Tetapi tidaklah, di sisi mazhab Syafi'i tidaklah wajib tapi sunat. Adapun kalau kita terpaksa makan dengan tangan kiri disebabkan sakit dan sebagainya, maka tidak ada masalah, boleh. Yang penting janganlah istihza. Janganlah kita kata makan, aku nak makan tangan kiri ni, walaupun tangan kanan kita sihat kan, tapi kita makan tangan kiri. Bukanlah disebabkan kita nak berlawanan sunnah. Bukan. Aku nak makan tangan kiri ni sebab aku nak berlawanan sunnah. Tak boleh. Bila kita buat macam tu, na'udzubillah, kita telah kata mempermainkan sunnah Nabi SAW. Okay. Jadi cukuplah sahabat tu. Ada habis dalam bab yang ke-27 ni. Ada beberapa hadis ni, kita habiskan bab ni. Yang kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu alam, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk dari diri saya sendiri. Aku boleh hazard wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.